Punca lemahnya iman dan bagaimana untuk merawat penyakit lemah iman. Masya Allah. Pertama, kita harus terima hakikat penyakit paling utama umat Islam hari ini adalah penyakit lemah iman. Penyakit ni semakin berleluasa dan dianggap biasa. Bahkan kita sendiri yang lemah iman tak rasa iman kita lemah, sehinggalah dilistkan tanda-tanda ciri-ciri iman lemah. Jadi marilah sama-sama kita melihat, adakah kita memiliki ciri-ciri iman yang lemah? Dan memang pastinya ada. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada bersabda, akan tiba suatu saat, suatu ketika, umat Islam kamu ni umat Islam ni dikerumuni oleh para musuh Islam, oleh kufar, oleh musyrik. Kamu ini dikerumuni daripada pelbagai penjuru, ibarat seperti orang yang lapar mengerumuni makanan. Pernah dengar hadis ni kan? Orang lapar mengerumuni hidangan. Macam mana kalau lapar kerumun hidangan? Ini lapar ke kenyang ni? Kenyang kan? Kalau kenyang, tengok makanan walaupun sedap, walaupun kita suka, kita tengok macam tu je. Tapi kebetulan tengah lapar, kelaparan, makanan pula memang kita suka, nasi biryani gam ke apa ke, macam mana rupa kita masa tu? Anak tu dah tak kisah dah tu. Pandai-pandai lah. Dan lapar ni, saya lapar ni, Umi lapar ni, contoh. Kita mesti fikir diri kita dulu. Lepas tu cara orang lapar ambil makanan macam mana? Sikit ke banyak? Banyak. Belum tentu habis sebab tengah lapar ni, menggigil ni, craving ni orang kata ni. Ambil lauk banyak, ambil nasi banyak. Lepas tu semua kuih ambil penuh keliling. Air ada tiga air nak ambil. Rakus kita masa tu. Padahal belum tentu kita mampu nak habis. Ibarat Nabi kata suatu saat nanti akan tiba satu saat di kalangan umatku, maksudnya umat akhir zaman ini, kitalah akan dikerumuni oleh para musuh Islam, umpama seperti orang yang lapar mengerumuni makanan. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Adakah ketika itu umat Islam sikit? Adakah ketika itu kita sangat sedikit ya Rasulullah? Biasa kalau fikir saya kerumun ni sebab sikit duduk kat tengah, orang kerumun kan? Benda sikit jadi kerumun. Kalau benda banyak orang tak kerumun. Rasul kata tidak. Bahkan ketika itu umat Islam begitu banyak, sangat ramai, berkali ganda ramainya daripada jumlah umat Islam ketika zaman Rasulullah SAW. Hari ini manusia ada berapa bilion? Lebih kurang dalam 6 ke 7 bilion manusia yang hidup atas muka bumi hari ini. Yang kenal Allah itu sebagai Tuhan, yang kenal sebagai Nabi Muhammad itu Rasul, lebih kurang 2 bilion lebih saja. Maksudnya lebih ramai yang musyrik lagi lah, lebih ramai yang kafir. Kalau kita tengok, agama nombor 1 di dunia hari ini masih lagi Kristian nombor 1, Islam nombor 2. Tapi dijangkakan tahun 20, 30 begitulah, lebih kurang Islam akan jadi agama nombor 1, memperlihatkan bagaimana Islam hari ini dikatakan agama paling cepat berkembang di dunia. Agama lain semakin menunjukkan kepasifan. Macam tu. Maksudnya makin menyurut. Tetapi agama Islam sangat cepat berkembang. Melihatkan keadaan ini dijangkakan dalam 20-30, Islam mungkin agama nombor 1 di dunia. Tapi itu satu petanda semakin dekat dengan kiamat. Semakin dekat dengan kiamat. Jadi umat Islam lebih kurang dalam 2 bilion lebih. Banyak ni, sangat ramai. Masya Allah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Lalu Rasul kata, mereka dihinggapi. Dan dalam perkataan itu, para muhadisin menyebutkan perkataan yang Allah sebut, yang Nabi sebut. Mereka ditimpa, seolahnya confirm, seolahnya kalau umat akhir zaman semua ditimpa penyakit ni. Seolahnya tak boleh elak, semua ada penyakit ni. Iaitu Nabi sebut 2 kan. Nabi sebut penyakit al-wahnu. Apakah itu penyakit wahan ya Rasulullah? Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia dan bencikan kematian. 2 penyakit ni. Kita ada tak penyakit ni, cintakan dunia? Memang ada.
Memang tak boleh lari. Penyakit cintakan dunia, dan yang kedua, kita takut sangat nak mati. Bahkan kita benci nak mati tu, tak sukanya, takutnya nak mati tu. Yang bercakap pun sama, takut nak mati. Takutnya kita nak mati, kalau ada sakit sikit kita akan cepat berubat. Memang kena berubat pun. Dan takutnya kita nak mati, kalaulah ada ubat yang kata sekian-sekian, hindar daripada semua penyakit. Walaupun mahal, mungkin manusia hari ni akan sanggup beli. Kalaulah disebutkan ni penawar kepada semua penyakit ni, tapi tempatnya jauh, harganya mahal, manusia akan sanggup pergi. Masya Allah. Tetapi bila dikhabarkan tentang ini ada majlis ilmu ni, ini adalah untuk akhirat ni, tak ramai yang bersusah payah untuk hadir. Masya Allah. Sedangkan inilah antara jalan persiapan untuk menghadapi kematian. Orang yang benar-benar takut mati, dia akan cari persiapan, antaranya hadir majlis ilmu. Subhanallah.